Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumaat, hari Jumatan yang kita rayakan sebagai penghulu segala hari. Ya, masya-Allah, subhanallah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar lagi dengan perawatan iaitu hormon, ya, hormon. Menarik ni. Jadi Pak Haji memulakan perbincangan hormon ini dengan kita mendiskusikan bagaimana yang dikatakan terapi hormon untuk perawatan kanser. Terlebih dulu ya, untuk kita faham tentang hormon. Sebelum itu kita kena faham dulu hormon tu apa ya. Hormon itu istilahnya ialah sesuatu yang menggerakkan, dan dia ini dibawa daripada kelenjar-kelenjar hormon itu melalui darah ya, yang menggerakkan kesihatan pada seluruh tubuh badan kita ini dipengaruhi. Selalunya ada hormon, ada saraf ya. Jadi oleh sebab itu maka bila kita memperkatakan tentang hormon ini, menarik sekali kita mulakan perbincangan dengan hormon yang berasal, yang menyebabkan, yang boleh kita gunakan untuk rawatan kanser. Ini satu yang menarik ya. Bahawa kita tengok asas dia begini. Kita tengok asas begini bahawa banyak sekali hormon replacement terapi yang diberikan, yang diambil oleh wanita-wanita di barat ya, yang menyebabkan berlakunya kanser. Sebab apa ya? HRT atau hormone replacement therapy ini adalah untuk orang kata apa, untuk recover semula daripada hormon estrogen yang kian hari kian kurang dalam tubuh badan seorang wanita, misalnya, contoh. Jadi oleh sebab itu maka untuk cover dia, kerana kekurangan hormon estrogen ini akan berlaku penuaan, garis-garis penuaan yang mana tidak boleh menerima bahawa kita makin hari makin tua ya, yang menyebabkan ya, ketika pagi melihat di cermin itu wajah kita yang makin hari makin tua, mereka tak boleh terima. Lalu mereka memikirkan bagaimana nak immortal tu hidup kekal, cantik, dengan khususnya wajah yang diperkatakan. Maka oleh sebab kerana kecantikan itulah orang buat operation ya, disebut sebagai plastic surgery, yang membuat di bahagian muka, menarik hidung bagi mancung, mata bagi tegang, ini muka diangkat tarikkan di leher supaya nampak lebih keterampilan, lebih cantik dan sebagainya. Selain daripada itu juga hormone replacement therapy juga digunakan, HRT. Ya, mereka mengambil hormon dengan tujuan dia untuk kecantikan. Sebab hormon itu satu yang sangat-sangat penting. Bila seorang itu sudah menopause, ya, hormon estrogen sudah makin kurang. Jadi sebab itulah maka penggantian hormon kimia itu diperlukan. Akibat daripada pengambilan hormon replacement therapy ini menyebabkan seseorang itu berlakunya kanser. Banyak dan ramai yang terkena penyakit kanser. Ya, bila terkena penyakit kanser, jadi hormon replacement terapi ini ya boleh menyebabkan kecantikan dan boleh mengakibatkan kepada kanser. Namun kerana cantik, kadang-kadang isu penyakit ini diketepikan. Masya-Allah. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebut ini bukan di situ, tetapi perbincangan kita ialah kalaulah hormon itu boleh menyebabkan kanser, bagaimana hormon juga digunakan untuk merawat kanser. Jadi maka dalam pengobatan pada hari ini ya, pengobatan alopati pada hari ini cuba untuk mencari suatu hormon yang boleh digunakan khususnya bagi mereka yang mempunyai sensitif dengan hormon ini untuk merawat
penyakit kanser. Jadi mereka akan cuba untuk memberikan sesuatu yang dapat mengurangkan pengeluaran hormon estrogen misalnya. Jadi maka ini hanya berlaku pada mereka yang mempunyai sensitif terhadap hormon yang diberikan. Tujuannya untuk mengecilkan tumor, untuk mengecilkan kanser dan sebagainya. Wallahualam sejauh mana ianya berkesan. Cumanya Pak Haji cuma nak cakap di sudut pengalaman pengobatan herba kita, bahawa betul kita gunakan herba yang kita gunakan itu ada herba-herba yang bertindak untuk anti-estrogen. Apa tu herba anti-estrogen? Itu dikenali sebagai herba-herba untuk penjarang anak, keluarga berencana. Ya, biasanya dulu orang membuat obat-obat daripada herba untuk tujuan untuk merencanakan kelahiran. Maka herba tersebut sebenarnya mengandungi bahan anti-estrogen ataupun bahan yang boleh mengurangkan pengeluaran estrogen dalam tubuh badan seorang wanita. Subhanallah, sangat efektif. Sangat efektif dan ianya sangat-sangat berkesan. Jadi oleh sebab itu, maka salah satu daripada herba yang kita gunakan untuk breast cancer sebagai satu indikator dia. Breast cancer kita gunakan, maka kita gunakannya daripada kapsul bajakah. Alhamdulillah dengan izin Allah 99,9% sembuh dengan izin Allah. Diikuti lagi dengan herba-herba yang lain yang bersifat anti-estrogen seperti pegaga yang diambil dengan dosis yang agak tinggi. Begitu juga dengan herba-herba yang lain yang mempunyai kesan anti-estrogen. Masya Allah, sejauh daripada pengamalan yang Pak Haji berikan, sangat berkesan untuk mereka yang mempunyai masalah kanser. Baik, apakah ianya sesuai untuk breast cancer saja? Tidak. Kalau breast cancer itu sesuai, maka dia sesuai untuk semua kanser. Nanti akan ada orang yang akan berhujah dengan kita. Bukankah kanser dalam tubuh badan kita ini ada dua jenis? Yang pertama, kanser yang ada hubungan dengan hormon, hormone related cancer. Dan kanser yang tidak ada hubungan dengan hormon. Apapun Pak Haji nak sebutkan begini, secara umum kesimpulan kesemuanya, kanser ada hubungan dengan hormon. Semua kanser mempunyai hubungan dengan hormon. Oleh sebab itulah maka kita menggunakan herba ini baik untuk semua kanser. Baik untuk kanser usus, baik untuk kanser rahim, baik untuk kanser otak, baik untuk kanser-kanser yang lain. Tetapi salah satu daripada pengamalan kita ialah mensinergikan sesuatu herba. Sinergikan herba itu supaya dia mendapat kesan yang sempurna 100% daripada kelebihan yang ada pada herba tersebut. Dan mengelakkan daripada mengambil makanan-makanan yang boleh menyebabkan kontra herba itu tidak berkesan. Ya, semalam Pak Haji terangkan bagaimana seseorang yang memerlukan iodin, dia tidak boleh, yang ada masalah thyroid, dia tak boleh mengambil psyllium khas. Ya, dia tak boleh ambil psyllium. Dia tak boleh ambil biji selasih. Pasal apa? Sebab psyllium atau biji selasih itu tujuan menyerap iodin itu keluar. Dia tak sempat dia ambil. Tapi dia ambil herba yang boleh mempercekapkan penyerapan iodin. Jadi oleh sebab itu ada herba-herba yang bertindak menghalang. Misal kata sebagai contoh lagi ya, Pak Haji bagikan sini. Misalnya gambir. Gambir itu kalau kita minum air gambir atau kita makan kapsul gambir, dia menyebabkan glukos ataupun dia tidak akan menyebabkan karbohidrat itu bertukar jadi gula. Dia tak jadi gula. Sama juga kita ambil juga dengan daripada
Selain daripada kita mengambil gambir, ya, ada herba-herba lain juga yang berfungsi. Mulberry misalnya, ia juga mempunyai sifat yang sama. Jadi ada herba yang Allah ciptakan membantu penyerapan, dan ada herba yang Allah ciptakan untuk menghalang penyerapan. Jadi kita kena guna yang mana? Begitu juga ada herba yang meningkatkan hormon estrogen. Ada herba yang mengurangkan herba estrogen. Mengurangkan hormon estrogen dalam tubuh badan kita. Jadi kita lihat di mana apa yang perlu disinergikan dengan sesuatu herba. Itulah dia pelajaran hormon. Misalnya apa? Antara hormon yang selalu kita tahu selain daripada hormon estrogen, iaitu kita tengok bagaimana pokok tungkat ali, ya, Eurycoma longifolia, dia dapat meningkatkan hormon testosteron, ya, yang mana boleh meningkatkan kepada 480%. Terlibat di dalam hormon. Juga kita lihat bagaimana puraria dapat meningkatkan hormon estrogen. Ya, kalaulah kita katakan puraria boleh meningkatkan hormon estrogen, pegaga mengurangi hormon estrogen. Jadi yang mana satu yang kita nak beri? Itu yang kita kena tahu. Jadi oleh sebab itu, selalunya perawatan kanser kita bagi sesuatu yang boleh menahan tubuh daripada mengeluarkan hormon estrogen. Biasanya begitu yang kita berikan. Sebab apa? Cuba kita lihat. Balik yang Pak Haji sebut tadi, hormone replacement therapy, HRT. Berikan hormon estrogen pada seseorang dengan tujuannya untuk jadi muda semula. Tetapi terjadinya kanser. Jadi kanser terjadi kerana penambahan hormon estrogen. Oleh sebab itu, maka kita kena kurangkan hormon estrogen. Maka kanser dapat kita rawat dengan mudah, insya-Allah, dengan izin Allah. Jadi hari-hari, hampir hari-hari, Pak Haji menerima kunjungan pesakit-pesakit kanser di sini. Alhamdulillah, dengan gabungan, dengan sinergi kita bagi itu, alhamdulillah ramai yang sembuh. Yang kita suka bukan sebab daripada faktor-faktor yang lain, tetapi kita suka melihat kegembiraan wajah orang yang kena kanser ini. Daripada wajahnya yang muram, sedih, tiba-tiba menjadi gembira. Mereka datang hari pertama dalam keadaan menundukkan muka, bercakap dengan linangan air mata, tapi 7 hari kemudian mereka datang bercakap dengan sebuah senyuman harapan. Itu kita punya kehendak kita. Itulah kebahagiaan untuk kita. Alhamdulillah. Jadi hormon ini satu faktor yang penting. Pada Pak Haji, satu faktor yang penting. Baik. Kalau begitu, Pak Haji nak bawa sebentar kita memperkatakan tentang hormon yang jadi hormon induk. Hormon yang mengawal semua. Hormon, kita kata ada hormon lagi yang selalu kita sebut seperti melatonin daripada pineal gland. Yang dirembeskan oleh pineal gland, iaitu hormon untuk tidur, hormon untuk rehat. Kalau tidak ada melatonin, badan kita lemah. Kita tak ada waktu untuk kita nak mendapat balik, generate balik energi kita. Jadi melatonin digunakan, ambil daripada mengkudu, akar mengkudu. Baik, alhamdulillah. Begitu juga dengan sesuatu yang lebih besar pada melatonin. Ya, walaupun kita cuba cakap tentang pokok tungkat ali yang mempunyai kadar keupayaan peningkatan 480% hormon testosteron ini, setelah mengambilnya itu menjadi count of sperm itu, jumlahnya itu lebih tinggi. Dan namun begitu, ada satu lagi hormon induk yang mengawal kita, yang pada pemerhatian Pak Haji, dia perlu diberikan suatu keutamaan sepada setiap hari dalam kehidupan kita.
Hormon ini hormon mengawal keseluruhannya. Dia bukan hormon untuk kawal kanser, bukan, tetapi dia mengawal imuniti. Dia bukan hormon untuk untuk digunakan bagi penyakit-penyakit apapun, tetapi dia digunakan untuk kesemuanya. Bila dia sudah bangunkan imuniti, dia terawat untuk semuanya. Apakah nama hormon itu? Hormon itu dikenali sebagai human growth hormone, hormon pertumbuhan manusia. Hormon pertumbuhan manusia ini atau HGH ini memang kedapatan di dalam dunia pengobatan moden, diberikan dengan secara suntikan injection kepada para atlet, ahli-ahli sukan negara, ya, di mana mereka yang terlibat dalam pembinaan otot, mereka yang terlibat dalam angkat berat untuk mendapat energi, mereka yang terlibat di dalam sukan-sukan dan sebagainya. Sebab apa hormon ini diperlukan? Sebab hormon inilah yang akan mengalami pengurasan ataupun makin menjadi habis bila usia kita bertambah. Apa yang terjadinya? Kita tidak kuat berjalan. Tulang menjadi lemah, mata menjadi kabur, dan kita sudah jadi tidak kuat. Soalannya, kenapa kita menjadi lemah di usia tua? Sebab kita kekurangan HGH. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak fokuskan bagaimana kita dapat membuat sebuah langkah prevention, langkah pertahankan fizik kita dengan pengamalan HGH seumur hidup. Ramai yang mengatakan bahawa HGH tak mungkin HPA dapat mengeluarkan HGH kerana katanya HGH itu daripada kimia yang mahal harganya. Tak mungkin HPA dapat mengeluarkan HGH yang murah seperti ini. Ya, memanglah HGH kimia itu mahal dan kita tak mencadangkan menggunakan HGH kimia. Sama juga kita tak cadangkan gunakan hormon replacement therapy, HRT. Tetapi kita mencadangkan menggunakan daripada sumber alami. Sumber alami ini Pak Haji dah terangkan bahawa dia adalah mempunyai HGH yang akan menjadikan kita ini sentiasa mempunyai kecukupan di sudut energi dan sebagainya. Cuba kita lihat bagaimana seorang pemuda yang berusia 23 tahun hingga 35 tahun. Mereka mempunyai energi yang kuat. Kita juga dulu pernah merasakan kekuatan itu. Tetapi kenapa ketika berinjak tua, usia makin senja, kita jadi semakin lemah. Lemah itu bukan hanya pada tenaga, lemah pada tulang, lemah pada fikiran, lembab dan lambat untuk kita memahami sesuatu hal. Ianya kesemuanya terkait dengan human growth hormone. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mengatakan kita perlu makan pada setiap hari, maka tubuh badan memerlukan hormon HGH pada setiap hari. Kalau kita mengatakan kita perlu suplemen untuk kesihatan tubuh badan kita yang lain, maka tubuh badan kita juga perlukan HGH ini pada setiap hari. Jadi oleh sebab itu, maka dia menjadi satu hormon yang sangat penting. Hormon yang sangat penting ini, alhamdulillah, Pak Haji akan detailkan satu persatu apakah fungsi hormon ini. Yang pertama ialah fungsi untuk pembesaran. Bagi anak-anak yang daripada kecil menjadi dewasa, menjadi tua, ketinggiannya makin bertambah, supaya tidak jadi masalah anak-anak yang keterlambatan pembesarannya itu, maka gunakanlah HGH. Jadi HGH ini dia membantu supaya pertumbuhan tulang itu semakin sempurna. Jadi oleh sebab itu, tulang adalah merupakan salah satu daripada bahagian tubuh yang terkesan dengan human growth hormone. Apa yang penyakit tulang yang dihasilkan? Sebelum itu ialah lemah tulang. Ya, lemah tulang, tulang mudah patah dan sebagainya.
Dalam satu penelitian mendapati bahawa seorang yang berusia 75 tahun mengalami patah tulang. Tulang itu menjadi sembuh dengan cepat, menjadi bercantum dengan cepat dengan wujudnya SGH. Biasanya kalau orang tua susah nak menyambung tulang yang patah. Tidak ada seorang doktor di dunia ini yang boleh menyambung tulang. Doktor hanya meletakkan tulang betul pada tempatnya saja. Maka tulang itulah yang bergerak dengan keupayaan tersendiri merawat supaya berlaku percantuman semula tulang yang patah. Persoalannya, kenapa waktu kecil mudah kalau patah tulang, tulang cepat disembuhkan. Tiba-tiba kalau waktu sudah tua, tulang sukar untuk disembuhkan kerana kekurangan SGH. Jadi oleh sebab itu dalam penelitian ini mengkaji bagi mereka yang sudah berusia tua diberikan SGH, mendapati bahawa pertumbuhan tulang patah itu sama seperti remaja. Baik, kalau tulang yang tua itu mengalami masalah density, keropos atau menjadi tak kuat dengan pertambahan usia, boleh tak diterbalikkan bahawa orang yang berusia 75 tahun mempunyai struktur, density tulang sama seperti remaja? Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab dia dibantu oleh hormon. Hormon itu dikenali sebagai human growth hormone. Jadi oleh sebab itu bagi anak-anak yang tak boleh berjalan, kadang-kadang kita tengok anak-anak itu berusia 2 tahun tak boleh berjalan, 4 tahun tak boleh berjalan. Kenapa tak boleh jalan? Kerana tulangnya tak kuat. Bagaimana untuk menguatkan tulang? Maka pertengkakkan hormon SGH. Berikan hormon SGH pada anak-anak. Kalau sukar untuk kita semprot di dalam lidah 7 kali, semprotkan dalam air bagi dia minum. Itu adalah yang terbaik. Jadi tulang ini juga kita berikan kepada ibu-ibu yang hamil dengan tujuan untuk dia dapat sempurna di tulang belakangnya ketika awal-awal kehamilan untuk mengelakkan anak itu dapat mengalami kecacatan. Itu adalah tulang di mana mereka yang menggunakan SGH dia akan mendapat tulang yang kuat. Para atlet, ahli-ahli sukan negara, mereka menggunakan SGH untuk tulang yang kuat. Mengangkat berat, kita melontar peluru, bowling dan sebagainya, semua memerlukan kekuatan tulang dan otot. Jadi oleh sebab itu maka SGH diperlukan. Untuk orang yang patah, untuk anak kecil yang tak boleh berjalan kerana kelemahan tulang, untuk ibu-ibu yang mempunyai masalah di lutut. Di lutut. Sebab apa? Sebab tulang ini, lutut itu menampung berat badan pada tubuh badannya itu. Maka menyebabkan tulangnya itu tidak kuat. Otot lutut tak kuat. Solat sambil duduk di atas kerusi. Mahu tak Pak Haji ajarkan bagaimana kita dapat solat sambil berdiri dengan menggunakan SGH? Ambil saja 1 hari 5 kali, semprot 7 kali dalam air. Kalau ibu-ibu tua, boleh langsung minum air tersebut atau di bawah lidah 7 kali. Maka dengan itu kita akan menguatkan tulang. Orang yang tak boleh berdiri ketika solat terpaksa duduk atas kerusi boleh berdiri, insya-Allah dengan bantuan human growth hormone. Subhanallah, banyak lagi bagi mereka yang mempunyai permasalahan di tulang. Tulang itu misalnya berlaku ketumbuhan di tulang. Dia tumbuh di bawah tumit tulang, tumbuh di sendi-sendi ini tulang. Nanti tulang itu akan, tulang-tulang yang tumbuh itu kristal, mengkristal dekat situ, itu akan hancur dan akan menjadi back to normal. Pernah tak lihat orang yang kena rheumatoid arthritis? Kita tengok tulangnya membengkak sebagainya, keras, dan kita akan mengatakan itu mustahil boleh dihancurkan. Itu pun akan hilang dengan izin Allah. Jadi oleh sebab itu maka pembaikan kepala tulang ini memerlukan human growth hormone, memerlukan SGH. Jadi apa juga yang melibatkan tulang perlu menggunakan SGH. Itu di antaranya.
Bagaimana dengan ibu-ibu yang osteoporosis? Kerana kekurangan hormon estrogen terjadi osteoporosis. Maka terjadi pembongkokan, bongkok begitu. Maka bagaimana cara nak luruskan balik tulang belakang itu? Gunalah HGH. HGH adalah merupakan salah satu ubat untuk tulang. Orang patah tulang, orang keselio, orang terselio, orang yang mempunyai bengkak di tulang, sakit tulang, lemah tulang, tak kuat tulang, semuanya yang ada hubungan dengan tulang, termasuk masalah slip disc di tulang belakang. Ya, kadang-kadang kita terpaksa slip disc itu terpaksa pergi buat operation kerana nak membetulkan tulang belakang. Tidak perlu, hanya HGH saja sebagai doktornya, insya-Allah. Begitu mudah sekali kaedah ini Pak Haji. Ya, itulah pengalaman Pak Haji. Ya, bagi mereka kadang-kadang datang yang nak pergi buat operation di slip disc tak jadi, yang sakit pinggang menahun, ya, kerana masalah dislokasi. Masalah itu ada kesemutan, kebas di ujung jari kerana masalah di tulang belakang. Sakit kepala selalu kerana masalah di tulang belakang. Tak habis-habis sakitnya di tulang belakang ini bertahun-tahun. Sakit di pinggul sebelah kiri atau kanan, menjalar kesakitannya itu sampai di bawah telapak kaki. Itu semua daripada masalah saraf. Bagaimana cara membetulkannya itu? Betulkan dislokasi slip disc yang ada di tulang belakang itu dengan menggunakan human growth hormone. Subhanallah, maha suci Allah. Bagaimanakah hormon yang maksudnya penggerak telah menggerakkan ke semua tulang-tulang ini dan membina semula tulang-tulang ini dan memperkuatkan tulang-tulang manusia yang menjadikan tubuh badan manusia itu berdiri dengan struktur yang kuat. Dia berdiri dengan struktur yang kuat, pasca yang kuat. Sebab apa? Sebab daripada pembedaan tulang yang kuat. Kerangka adalah merupakan salah satu daripada faktor utama tubuh badan seseorang itu menjadi sihat atau tidak. Itu adalah fungsi pertama HGH. Bagi pula fungsi yang kedua HGH setelah tulang, iaitu dia terlibat di dalam bebanan di otak. Apabila kita menjadi semakin berusia ke arah senja, otak kita sudah mengalami dipanggil kabus otak. Kabus otak ini ada dua kelemahan. Yang pertama, kelemahan mengingat. Dia sudah mula lupa. Dia mudah untuk jadi pikun, dan dia akan menyebabkan kelemahan mengingat inilah yang menyebabkan lama kelamaannya dia jadi semakin perlahan, slow, dan menjadi semakin tidak efisien dia untuk berfikir. Tidak mempunyai keupayaan laju berfikir, cepat berfikir. Ini juga berlaku akibat daripada tua. Bagaimana kita jangan jadi fikiran kita lemah. Jangan kita biarkan supaya fikiran kita, data-data dalam fikiran kita itu hilang. Jangan biarkan. Maka kita perlu kepada human growth hormone. Yang pertama, untuk menguatkan memori. Menguatkan memori ini supaya jangan lepas memori yang lama, dan boleh memasukkan lagi memori yang baru. Boleh memasukkan lagi data-data baru untuk ingatan. Itu sangat penting. Ya, sebab human growth hormone ini dia berfungsi untuk kekuatan ingatan. Baik. Bagaimana seorang ibu itu boleh jadi pikun? Bagaimana seorang ayah itu boleh jadi pikun? Dia tak kenal kerana dia sakit yang berpanjangan. Bila seorang itu mengalami sakit yang berpanjangan, maka di otaknya akan terjadi kabus. Maka di situ memori mula hilang. Duhan itu asap. Asap itu bukan hanya berlaku di luar ini, tetapi asap di dalam otaknya. Begitu juga dengan anak kecil. Anak kecil ataupun anak kita, kanak-kanak yang belajar ke sekolah, dia tak mahu untuk ingat, tak upaya untuk ingat.
Dia jadi malas untuk ke sekolah kerana takut dimarahi oleh guru-gurunya, takut diketawakan oleh teman-temannya. Sebab apa? Sebab dia tak upaya untuk mengingat. Bagaimana cara membantu mereka? Berikan human growth hormone. Pak Haji cadangkan berikan human growth hormone. Insya-Allah maka perubahan fikirannya akan jadi semakin pintar. Insya-Allah. Jadi oleh sebab itu anak-anak ini lebih penting pada kita, bahawa mereka harus lahir menjadi seorang yang pidi, percaya diri, seorang yang mempunyai keupayaan boleh mengingat, boleh mengira, menghitung dengan baik. Mereka masih anak-anak lagi. Baik, kalau mereka sudah defisit memori, defisit cara berfikir, defisit sosialisasi, bagaimana mereka mau jadi besar, menjadi pemimpin, menjadi orang yang pintar, orang beriman, orang soleh? Oleh sebab itu maka kita perlu memberikan human growth hormone. InsyaAllah kita berhenti sebentar. Terima kasih. Tanjung Jaga terletak di daerah Yan, Kedah, Darul Aman. Yan telah tersenarai di dalam 10 bandar paling bahagia 2019, menyimpan keindahan, keunikan dan kecantikan alam ciptaan Allah. Salah satu keunikan Yan ialah air mata air Tanjung Jaga. Terletak 5 km dari Pekan Yan, Tanjung Jaga juga dikenali dengan nama Teluk Air. Air Tanjung Jaga sering menjadi tumpuan para penduduk setempat dan luar daerah ini kerana airnya yang segar dan air semula jadi yang baik untuk kesihatan. Jaga ini digunakan dalam perawatan oleh Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International, pakar herbalis ASEAN. Masya Allah, dengan izin Allah, terdapat banyak testimoni dan pembuktian untuk sakit stroke, breast cancer, dan banyak lagi, biiznillah. Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi dalam bahagian yang kedua ini. Kita lihat pada anak-anak dulu ya. Bagaimana anak-anak ini menjadi terhambat ataupun menjadi lambat perkembangan fiziknya kerana human growth hormone. Begitu juga lambatnya pada segi pemikirannya kerana kekurangan human growth hormone. Jadi oleh sebab itu maka apabila kita ingin untuk melihat anak-anak itu sihat, membesar dan pintar, maka penggunaan HGH digunakan. Bukan hanya untuk orang tua-tua, orang dewasa, bukan. Ini bukan HGH kimia ya, tetapi dia adalah HGH daripada herba yang bersifat alamiah. Masya Allah. Ini adalah sangat-sangat baik. Jadi begitu juga kalau kita lihat, kalau kita di waktu muda dahulu, kita akan lihat kalau luka cepat sembuh. Jadi kalau sekarang kalau luka jadi lambat sembuh. Sebab apa? Sistem imuniti tubuh badan itu kekurangan HGH. Jadi oleh sebab itu kalau kita ada luka, ya, sama ada luka dalam tubuh atau luka di luar tubuh, dalam tubuh seperti gastrik, tokak lambung ya, seperti berlaku ulcer dalam perut sebagainya, apa yang menyebabkan dia cepat sembuh? Dia adalah HGH.
Jadi oleh sebab tu kalau kita gunakan AGH, sesuatu luka itu cepat sembuhnya lebih cepat 100 kali lipat kecepatannya daripada menggunakan daripada ubat-ubat yang kita gunakan, sama ada ubat-ubat eksternal ataupun internal. Sebab apa? Sebab AGH ini dia adalah ketua doktor di dalam tubuh badan. Dialah yang pada pemahaman Pak Haji, ya, dalam tubuh badan kita ini ada doktor. Ya, jadi sebab itu bila Allah sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin, bila kita sakit maka aku yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Ya, maka dialah yang menyembuhkan. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Siapa dia ni? Ini Allah. Allah membekalkan doktor di dalam tubuh badan kita. Doktor itu salah satunya yang menjadi doktor spesialis dalam tubuh badan kita ialah human growth hormone. Apa tugas doktor? Pertama, kalau luka dalam tubuh badan, maka doktor SGH lah yang menyembuhkan. Kalau luka di luar, maka doktor SGH lah yang menyembuhkan. Kalau patah tulang, maka doktor SGH lah yang menyembuhkan. Jadi dia adalah mempunyai tugasan yang besar, menyembuhkan luka. Baik. Di sini Pak Haji nak bagi sikit pandangan. Bukan hanya nak beri pandangan, tetapi nak memberikan suatu penyataan bahawa bagaimana seorang yang mengalami masalah luka yang kita sebut sebagai gangren. Luka gangren. Ya, kadang-kadang luka kerana tidur terlalu lama sampai jadi menanah. Gangren dia kalau kena kencing manis sampai keluar menanah, sampai air terpaksa. Subhanallah. Pengobatan moden, angkat tangan, surrender. Gangren sukar untuk disembuhkan, melainkan perlu dibuangnya, dicucinya, buang tu, dikikiskan tulangnya itu, ditumbuh semula sebagainya. Betul. Itulah kaedah yang selalu digunakan. Ya. Kerana apa? Takut berlaku infection, jangkitan kuman. Nanti akan terlibat pergi ke otak, menyebabkan koma. Begitu juga orang yang kena breast cancer, breast cancer. Maka gangren, air itu keluar cairan yang berbau busuk. Apa herba yang boleh digunakan? Apa cara nak gunakan? Kencing manis yang selalu kita jumpa, ataupun penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung misalnya. Orang yang kena penyakit jantung yang menyebabkan edema, air tak boleh keluar. Ya, bengkak di bahagian kakinya, bengkak dan pecah, keluar air. Air itu berbau busuk. Bagaimana untuk menghilangkan luka tersebut? Kita ambil krim tak mampu. Steroid tak mampu. Yang mampu ialah HGH, Human Growth Hormone. Berikan dia minum HGH, masukkan ke dalam air, minum, nescaya yang keluar nanah itu, air busuk yang keluar itu, air bisa yang keluar itu akan kering dan tidak ada bau. Tidak lebih pada 3 hari penggunaannya tidak ada bau. Apa maknanya tidak ada bau? Maknanya di situ tidak berlaku lagi infection, jangkitan kuman. Alangkah ruginya ramai orang yang tidak mau menggunakan HGH kerana mereka menyangka bahawa mereka memiliki keilmuan yang tinggi dengan menggunakan ubat-ubat yang mereka sangka boleh menyembuhkannya. Tidak boleh. Caranya harus menggunakan doktor yang termahir, iaitu HGH, HGH. Jadi sebab itu maka bagi mereka yang mempunyai masalah, misal kata penyakit kencing manis basah yang menyebabkan luka, menyebabkan keluar air, menyebabkan menanah dan berbau busuk, maka inilah obatnya kita gunakan. Tajuk yang Pak Haji nak bincangkan ialah HGH untuk merawat luka. Bagaimana pula kalau luka di dalam kepala ini jadi stroke? Bila pecah pembuluh darah, maka pada ketika tersebut maka akan terjadi darah beku
yang menyebabkan stroke di kiri dan juga sebelah kanan. HGH dia membuat supaya darah jangan membeku. Darah jangan menjadi semakin kental. HGH dia adalah untuk mengencerkan darah dan menutup luka-luka di dalam salur darah di dalam otak manusia. Bagaimana kalau berlaku tersebut di jantung? Maka terkenal pula serangan jantung. Bagaimana cara untuk mengelakkan supaya arteriosklerosis ataupun masalah arteri itu jangan jadi keras, jangan jadi tersumbat dengan plak? Maka kita menggunakan HGH. Masya Allah, Masya Allah. Maka banyak orang bertanya, apakah apabila kita guna HGH kita perlu guna lagi ubat-ubat pencair darah? Jawapannya tak perlu. Sama juga kita ambil gamat, kita tak perlu. Sebab apa? Ini adalah merupakan salah satu daripada bahan herba yang akan menstabilkan kandungan darah tersebut antara omega 3 dan omega 9. Subhanallah. Kalau begitu, kalau paling baik untuk digunakan untuk luka di dalam saluran darah di dalam otak, luka dalam saluran darah di jantung. Apa yang akan terjadi bila banyak berlakunya luka di jantung dan luka di otak? Kita tidak sedar. Kita tak sedar. Paling cepat orang akan kata, oh berlaku tekanan darah tinggi. Atau orang kata berlaku peningkatan kolesterol. Peningkatan kolesterol dan darah tinggi itulah yang menyebabkan luka. Betul. Itu tak dapat dinafikan. Cuma yang paling nak sebutkan begini, bahawa hormon ini dia bersifat imbal. Kalau hormon yang tidak baik itu tinggi, maka dia menyebabkan orang itu mempunyai sifat yang tidak baik, iaitu suka marah. Suka marah. Suka marah itu adalah menunjukkan hormon itu tinggi. Hormon yang bad hormon yang tidak elok itu tinggi dalam tubuh badan kita. Maka menyebabkan seorang itu cepat marah. Cepat marahlah yang mengundangkan berlaku serangan jantung. Cepat marahlah yang menyebabkan berlaku orang itu jadi stroke. Cepat marah itu, marah adalah sifat. Marah dikawal oleh hormon. Kenapa jadi cepat marah? Sebab tak cukup human growth hormone. Jadi oleh sebab itu bila dia menggunakan HGH ni, maka hormon yang baik, hormon bahagia, hormon tenang, hormon gembira itu tingkat tinggi yang menyebabkan hormon marah itu berada di bawah. Mengakibatkan bahawa jantungnya itu mampu dilakukan repairing semula. Otaknya itu juga dilakukan repairing semula kepada saluran-saluran yang luka. Bapa Ibu sekalian, jangan sepele urusan ini. Kadang-kadang datangnya orang itu marah-marah, menandakan kadar kolesterolnya tinggi. Dia berada dalam keadaan bahaya. Boleh jadi saja stroke bila-bila masa boleh berlaku. Ya, boleh menyebabkan serangan jantung juga boleh berlaku. Kenapa marahnya itu? Maka hormon gembira tidak muncul, hormon bahagia tak muncul, hormon tenang tidak muncul. Bagaimana nak memunculkan hormon ini? Maka kita gunakan HGH. Bapa, Ibu dan bapa, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tahukah bahawa orang yang gembira, orang yang tidak stres, orang yang bahagia, jika dia luka, lukanya cepat sembuh. Orang yang stres, orang yang ada tekanan, orang yang ada permasalahan, ketika dia luka, lambat sembuh. Apakah yang menyebabkan berlakunya luka itu cepat atau lambat sembuh? Dia bergantung kepada hormon bahagia ataupun hormon derita. Itu yang Pak Haji nak sebutkan, bagaimana HGH ini berperanan. Jadi oleh sebab itu, kenapa ada orang mengadu, saya sakit bahagian dada.
Sakit di dada ini tidak cukup sakit di sini, dia menikam tembus sampai di belakang ini. Bahasa Indonesia panggil punggung. Terasa seperti ada kayu yang menusuk di atas sini. Kenapa? Itu adalah tekanan. Kenapa tekanan? Kerana human growth hormone tidak mencukupi dalam tubuh badannya. Jadi oleh sebab itu, maka keupayaan seseorang itu waktu muda, waktu remaja, mampu menahan tekanan hidupnya. Tetapi bila sudah tua, maka kemampuan tubuh, fizik, fikiran sudah tak mampu lagi menahan tekanan-tekanan hidup. Orang tua mengambil sikap berdiam. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak mampu. Keupayaan menahan tekanan-tekanan hidup itu bergantung kepada human growth hormone. Walaupun kita mempunyai motivasi yang tinggi, hanya boleh diberikan kepada golongan muda yang sudah mempunyai kecukupan human growth hormone. Tapi kalau golongan tua yang tidak cukup human growth hormone, motivasilah setinggi mana pun, mereka tak mampu untuk keluar daripada permasalahan. Tak mampu. Tak mampu untuk keluarkan dalam diri mereka itu kegelapan. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada alat. Mereka tidak ada hormon. Mereka memerlukan human growth hormone. Ini dia antaranya. Jadi, ibu bapa kita seharusnya kita hadiahkan ini. Supaya mereka merasai kegembiraan. Kalau mereka sukar untuk semprot daripada lidah, semprot dalam air bagi minum. Maka human growth hormone ini adalah merupakan satu hadiah anugerah Allah yang paling besar dalam penjagaan kesihatan manusia. Pak Haji boleh sebutkan ini, kalaupun dikatakan human growth hormone ini sebagai satu hormon, tetapi pada Pak Haji, dia bukan hanyalah satu hormon, tetapi dia adalah anugerah daripada Allah. Allah yang menganugerahkan. Anugerah apa? Anugerah kepada manusia diberikan ilmu untuk mencari sumber human growth hormone ini apabila tubuh badan kita sudah kehilangan hormon tersebut. Kita tidak boleh menanti waktu tua itu berlalu dengan penuh kegelapan. Kita harus berusaha untuk keluar daripada perasaan itu. Maka Allah memberikan ilham kepada sebahagian daripada kita, tidak diberi kepada sebahagian yang lain, untuk kita mencari jawapan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tekanan pada jiwa bagi orang-orang yang sudah ke usia senja. Maka Allah memberikan human growth hormone. Subhanallah. Ini dapat kita lihat kalau ketika seorang itu ketika mudanya tidurnya Masya Allah bagus. Anak kecil tidurnya panjang. Dewasa dia sikit, tidurnya makin pendek. Tapi masih cukup. Tetapi bila sampai ke usia senja, tidurnya pendek sekali dan dia tak bisa tidur pada waktu malam. Bila dia tak dapat tidur pada waktu malam, pada ketika itu, maka dia mempunyai permasalahan kepada tenaga. Kalau kita tak dapat tidur, kita hilang tenaga. Tidur itu membangkitkan tenaga. Tidur jangka masa yang panjang atau pendek tidak menentukan tenaga itu diperolehi lebih ataupun kurang. Tetapi tidur itu mesti tidur yang berkualiti. Bagaimana cara untuk dapat tidur yang berkualiti? Kita berikan human growth hormone. Jadi bagi mereka yang suka tidur pada waktu malam, bagi mereka yang tak ada tenaga untuk bekerja, tak ada tenaga untuk berfikir, tak ada tenaga untuk bergerak, maka dia perlu memperbaiki tenaga itu dalam tidurnya. Walaupun tidur yang pendek tetapi berkualitas, sehingga kan tidur itu walaupun dalam tempoh masa 1 atau 2 jam, tapi dirasakan tidur seperti tidur 6 jam, 8 jam. Masya Allah. Sebentar saja tubuh badan akan repairing dan mengenerate energi itu keluar dengan cepat.
itulah human growth hormone. Jadi indikator dia tengok pada tidur. Kita ini lupa, kebanyakan sakit mencari obat, tapi kita lupa tentang melatonin. Melatonin adalah doktor yang kedua selepas human growth hormone. Melatonin adalah hormon tidur, tetapi melatonin ini tak boleh dikeluarkan oleh pineal gland ataupun semakin kurang dikeluarkan oleh pineal gland dengan perubahan usia kita yang menginjak pada usia senja. Tetapi dengan pengambilan HGH, maka melatonin daripada pineal gland itu dikeluarkan dengan secukupnya. Masya Allah, bila seorang itu dapat tidur, maka dia dapat menahan beban yang berat pada pemikirannya, hatinya menjadi tenang, gembira, emosinya terkawal. Kita bercakap tentang emosi. Bagaimana kita lihat bahawa emosi ini, boleh tak kita mengawal emosi? Atau emosi yang mengawal kita? Boleh tak emosi itu boleh dikawal, mempunyai ketenangan, mempunyai kebijaksanaan di dalam membuat sebuah kebijakan. Itu semua adalah emosi. Jadi oleh sebab itu mereka-mereka yang melibatkan dengan apa juga aktivitas kehidupan, seorang guru perlu mempunyai emosi yang baik, seorang pelajar perlu mempunyai emosi yang baik, seorang pekerja harus memiliki emosi yang baik, seorang yang menjadi pentadbir dia perlukan emosi yang baik, ahli politik dia perlukan emosi yang baik, ya, seorang doktor dia memerlukan emosi yang baik. Kalau dia tidak memiliki emosi yang baik ini, maka dia akan menyebabkan kerja-kerjanya itu mengalami kecacatan. Hidup kita ini dikawal oleh emosi. 4 perkara yang sangat penting: fizikal, mental, emosi, spiritual. Emosi sangat penting, sebab emosi ini akan menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, bagaimana kita itu melayani lingkungan kita. Kalau boleh Pak Haji selitkan di sini satu ungkapan untuk kita faham. Apakah dalam hidup ini yang disukai oleh Rasulullah? Apa yang Rasulullah itu suka dalam hidup ni? Dengar jawapannya betul-betul. Rasulullah itu suka sekiranya umatnya dilayani dengan sebaik-baiknya. Rasulullah itu, kesukaan Rasulullah itu suka apabila umatnya dilayani dengan sebaik-baiknya. Bermula daripada hal kecil, kita ambil hal kecil. Bagaimana Rasulullah untuk melayani umat? Pertama, Rasulullah SAW itu suka memakai minyak wangi, sehingga akan senang orang ketika duduk bersama Rasulullah itu akan terhidu kewangian daripada tubuh Rasulullah SAW. Sehingga sahabat mengatakan di mana juga lorong jalan yang dilalui oleh Rasulullah, mereka dapat mengetahui kerana bau itu masih terdapat pada jalan tersebut. Memakai minyak wangi ini membuat orang senang, membuat umatnya itu senang. Itulah kesenangan Nabi SAW. Itu dapat dilihat kepada bagaimana kita melayani tetamu. Buat tetamu kita senang, maka itulah kesenangan Nabi SAW. Bagaimana membuat Nabi itu senang? Dengan menyenangkan umat-umatnya, iaitu dengan menyenangkan saudara dan lingkungan yang berada di tepi kita. Jangan jadikan orang cemas, jangan jadikan orang takut, jangan jadikan orang tidak berharga. Jadikan ke semua orang berharga. Jadikan ke semua orang berguna. Jadikan ke semua itu harus dirangkul dalam sebuah kebesaran hati yang dimiliki oleh orang yang memiliki emosi yang terkawal. Teringatlah kawan, Pak Haji lama dah tak jumpa ni. Ya, Akmal yang tinggal di
malang dengan lagu senyum. Apa kata Akmal? Suara persaudaraan. Akmal kata lagu senyum itu tidak pernah menghabiskan hartamu. Senyum itu perlu kamu menarik dua bibir kamu ke atas saja. Dengan apa? Dengan kebesaran hatimu. Walaupun hatimu terluka, boleh senyum. Kita tak boleh harap orang senyum semua pada kita, tapi kita boleh senyum untuk semua orang. Dengan apa? Dengan kebesaran hati. Kebesaran hati itulah namanya emosi. Emosi. Pernah datang seorang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata yang tidak enak kepada Rasulullah. Kata yang sampai Nabi bertanya, masih ada lagi yang ingin kau perkatakan? Begitu sekali emosi Rasulullah. Terkawan. Kalau orang marah kita, kita marah orang balik, berartinya sudah tertular kemarahan orang kepada kita. Berartinya kita tak dapat kontrol emosi kita. Rasulullah tidak. Sampai orang tu kata, marah sebagainya, sudah habis Rasulullah mendengar satu persatu. Masih ada lagi yang belum diperkatakan. Masya Allah. Beda dengan emosi kita. Emosi kita tak kontrol, tak bisa dikontrol. Jadi bagaimana, kenapa emosi kita tidak bisa dikontrol? Itu keimanan yang menentukan emosi. Yang kedua ialah hormon. Waktu muda kita mampu mempunyai kekuatan mental, emosi untuk kita mengawal situasi. Hari ini kita tengok kalau berlaku mana-mana juga. Wah, kalau berlaku dengan polis itu dimarahi, polis pula memarahi orang awam, menteri memarahi rakyat, rakyat memarahi menteri. Masya Allah, guru memarahi anak-anak, memarahi guru. Allah berlaku begitulah kerana emosi tidak terkawal. Apakah kerana mereka tak guna SGH hariah? Taklah Pak Haji sebut begitu, kerana dia ada faktor-faktor yang lain. Tapi salah satunya hariah itu kurang dalam tubuh badannya. Cuba dia semprot, dia jadi cool, dia akan jadi tenang, agak lebih tenang. Itu di antaranya yang Pak Haji nak sebutkan. Masya Allah. Jadi selain daripada itu juga, dengan ini dia mempengaruhi kulit kita. Makin kita tua, semakin nipis kulit kita. Kulit kaki kita jadi nipis, kulit tangan jadi nipis, kulit muka kita jadi makin nipis. Bila makin nipis, kurangkan itu, dia akan jadi makin cepat penuaannya. Garis-garis penuaan muncul. Macam Pak Haji, garis-garis penuaan sudah muncul. Jadi kita ambil ini, dia memperbaiki kulit supaya jangan terlalu nipis, supaya pembangunan otot. Bila orang itu semakin tua, ototnya makin kurang. Jadi bagaimana kita nak firm balik? Bahasanya firm balik supaya otot itu berfungsi semula. Maka kita terpaksa guna HGH, Human Growth Hormone. Kena guna, dipertingkatkan dosis sesuai dengan usia kita. 7. Semprot di dalam air minuman dan minum air tersebut. Berapa kali kita nak minum? Ya, minumkan sebanyak yang boleh. Jadi pepejal otot ini akan menjadi semakin firm, semakin tebal, dan akhirnya kita dapat, orang kata apa, mempertahankan human growth hormone ini dan tubuh badan kita tidak menjadi kering, dehidrasi. Dehidrasi itu bukan hanya kekurangan air, tapi kekurangan cairan di atas kulit kita jadi kering, kerepot, menciut. Menciut. Apapun jadi, kulit kita ni nampak kulit tua. Jadi Pak Haji pun nampak macam kulit tua juga. Nampak gitu sebagainya. Nampak macam tua saja. Jadi kalau kulit kita bagus, ini lembab sentiasa. Tak perlu pakai moisturizer, tak perlu pakai body lotion, tapi lembab sentiasa. Kenapa? HGH-nya cukup. Itulah peran HGH. Peranan HGH, kenapa dia penting. Kemudian apabila ada kesemuanya ini, rambutnya tidak gugur, kulitnya bagus, dan begitu juga dengan
lemak-lemak yang ada dalam tubuh badannya itu akan turut jadi kurang, semakin kurang. Lapisan lemak ini bahaya, terutamanya trans lemak di bahagian perut kita, yang akan menyebabkan lemak itu juga akan membalut di dalam liver kita, disebut sebagai fatty liver. Lemak itu adalah lemak yang ada mempunyai lemak bahaya, lemak yang buruk, menjadi kolesterol yang buruk, dan akhirnya akan menyebabkan tubuh badan kita akan jadi lemah. Jadi dia akan menambah pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Maka semakin banyak pembakaran lemak itu, kita semakin berenergi, jadi semakin bertenaga. Maka dengan cara itulah menghindarkan kita daripada serangan kanser. Bagaimana kalau seorang itu dah kena kanser? Bolehkah HGH digunakan? Bila seorang yang kena kanser, maka kita tidak mencadangkan seorang itu menggunakan HGH. Ya, sebab HGH ini dia menyebabkan peningkatan hormon estrogen. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita cadangkan kalau kena kanser kapsul pajaka? 99.9% kesembuhannya. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu jelas kepada kita bahawa HGH ini diberi rawatan kepada orang yang sihat, orang yang lemah, orang yang sakit, ya, yang tidak terjadi kanser, tidak ada kanser, tidak ada fibroid, tidak ada cyst, maka kita berikan dia dengan ini, insya-Allah dia melindungi daripada berlakunya kanser. Tapi kalau sudah berlaku kanser atau berlaku cyst, kista, fibroid, maka kita gunakan herba kita yang terkhusus yang telah Pak Haji bincangkan. InsyaAllah Pak Haji percaya bahawa inilah dia sebuah hadiah Allah kepada kita. Ya, mau jadi sihat, mari bersama gunakan HGH dengan izin Allah SWT. Terima kasih semua yang mengikuti program Pak Haji pada hari ini. Kita ketemu lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.